Travelog berani bangkit dibawakan khas kepada anda oleh Asri Ahmad Academy. Assalamualaikum, saya Master Yus berasal dari Hulu Langat, Selangor dan sekarang menetap di Kuala Selangor. Jadi saya bermula melibatkan diri dalam dunia pelaburan saham sejak 9 tahun yang dulu. Sebelum ni sebenarnya saya merupakan seorang cikgu tuition sahaja. Selepas daripada belajar di Universiti Malaya, waktu tu saya banyak baca buku berkenaan dengan bisnes, berkenaan dengan investment. Jadi ada satu buku yang saya dah baca, iaitu tulisan Robert T. Kiyosaki. Tajuk buku tu kalau tak silap saya adalah Cash Flow Quadrant. Jadi waktu dekat universiti, saya dah start baca buku-buku berkenaan dengan investment, dengan bisnes. Jadi bila saya terbaca buku tu, ketika itu saya bercadang untuk tak nak makan gaji sebenarnya. Yang mana cash flow yang pertama ataupun kuadran yang pertama, iaitu macam mana posisi employee, iaitu makan gaji lah. Kan, jadi waktu tu saya dah letak niat bahawa sahaja aku tak nak makan gaji kerana Allah Ta'ala. Macam tu lah cerita dia kan. Jadi selepas daripada belajar di UM dalam jurusan IT Management, saya decide saya tak nak kerja. Tapi apa saya buat? Waktu tu saya tercari-cari apakah bisnes ataupun apakah yang tidak memerlukan makan gaji lah sebenarnya cerita dia kan. Jadi apa saya buat? Saya buat tuition. Jadi pada tahun 2009, saya tulis satu buku berkenaan dengan tuition sebenarnya. Ramai tak tahu ni. 2009 adalah buku pertama saya berkenaan dengan tuition. Buku kedua tahun 2010. Cumanya ketika itu saya duduk di posisi kuadran yang self-employed. Kan? Pertama saya cakap saya tak nak jadi makan gaji, tapi saya duduk dekat self-employed. Jadi kalau duduk dekat employee dengan self-employed tu, dalam buku tu cakap, dia kata itu berada di left side kan, mana berada di sebelah kiri. Sebelah kiri ni dia tak selamat dari sudut dua benda. Yang pertama dia tak selamat dari segi masa, yang kedua dia tak selamat dari segi dia punya income, pendapatan. Jadi saya pun tercari-cari lagi apa yang boleh buat selain daripada tuition. Waktu tu dah ngam dah, buat tuition tak payah makan gaji. Tapi dia tercari-cari lagi apa yang menyebabkan hari ni saya boleh buat yang lebih bagus daripada buat tuition lah. Jadi saya tahu kuadran yang ketiga adalah apa dia panggil sebagai business owner. Jadi ketika itu bila saya buat tuition, sebenarnya saya dah cuba memiliki 2 buah pusat tuition ketika itu. Tetapi saya merasakan ada lagi kekosongan yang ada missing chapter lah sebenarnya, apa yang saya nak dekat dalam kehidupan ni kan. Sehinggalah waktu tu saya dikenalkan dengan oleh seorang sahabat saya berkenaan dengan property. Jadi lepas daripada saya mengajar tuition, saya start untuk terlibat dalam bidang property disebabkan pada waktu tu kita konon-konon daripada business owner nak terus jadi investor kan, property investor lah kononnya. Jadi ketika itu saya decide untuk saya terlibat dalam bidang property, iaitu sebagai estate agent kan, REN, real estate negotiator. Cuma tak lama, saya buat lebih kurang dalam 2-3 tahun macam tu, sehinggalah saya dapat satu capacity fund hasil daripada jual rumah orang. Konon-konon nak jadi property investor lah. Niat dia pada ketika itulah. Jadi bila saya baca cash flow quadrant tu, dia beritahu adalah sebenarnya estate agent ni pun masih lagi duduk dalam kategori self-employed. Jadi saya tertanya-tanya sebenarnya daripada employee saya dah lepas. Saya tak kerja makan gaji. Tapi saya duduk dekat self-employed tu lama. Waktu tu nak convert kepada business owner, saya pernah ada pusat tuition tapi akhirnya saya jual balik kan. Dan saya tercari-cari juga investor. Ni nak jadi investor ni, investor yang macam mana? Adakah property investor sahaja? Sehinggalah pada tahun 2012 apabila saya hadiri satu program keusahawanan, dan pada ketika itulah saya terjumpa dengan ataupun saya berjumpa dengan Tuan Haji Muhammad Asri. Itulah bibit-bibit awal bagaimana ianya menjentik saya punya apa yang dipanggil sebagai minat yang sangat mendalam. Minat ketika itu sebab apa? Sebab saya
apa dia panggil, terkesan dengan satu statement Haji waktu tu. Dia kata apa, dia buat saham ni adalah untuk duit dapur dia. Itu statement yang pertama. Yang kedua, dia kata dia terlibat dengan saham ni sebab dia nak buat duit geli-geli. Jadi waktu tu saya tak boleh compute dua perkataan ni, satu buat duit dapur, satu lagi buat duit geli-geli. Saya cakap, ini apa benda ni buat duit dapur dengan buat duit geli-geli ni kan? Jadi soalan tersebut dia hang. Dia jadi macam nak menjawab kepada persoalan tu, maka saya buat satu keputusan lah. Saya buat keputusan yang mana saya nak belajar daripada beliau. Dan waktu tu saya bagi syarat. Saya bagi syarat dekat diri saya dan saya bagi syarat dekat saya punya wife. Saya ajak dia sekali join lah untuk belajar sama-sama kan. Saya cakap dengan wife, kita follow Mamat ni at least 6 bulan daripada tahun 2012 tu kan, awal tahun 2012. Kita follow dia 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan, kalau kita tak boleh follow dia punya ilmu, kita tak dapat apa yang dia ajar, dan kita tak boleh praktiskan, maka saya cakap kita forget it lah. Kan, kita tukar bidang lain lah. Dan Alhamdulillah daripada 6 bulan masuklah kepada 12 bulan, dan daripada 12 bulan masuklah pada tahun kedua, tahun ketiga, sehingga hari ini Alhamdulillah, sedar tak sedar dah 9 tahun. Masuk tahun ke-9 dah saya terlibat dan bergelumang dalam dunia pelaburan saham. Jadi itu asal usul bagaimana hari ini saya terjebak dalam satu dunia yang saya tak pernah terfikir sebelum ni. Dan pada ketika itu saya realise, saya sedar bahawa pelaburan saham ni adalah duduk dalam kuadran investor. Apa dia investor? Adalah macam mana duit boleh bekerja untuk saya dalam keadaan saya tak perlu bekerja untuk duit. Kan? Jadi Alhamdulillah pembacaan tersebut akhirnya saya mendapat satu jawapan dan satu keputusan yang saya dah buat sejak 9 tahun yang dulu sehinggalah hari ini selepas 9 tahun. Rupa-rupanya sedar tak sedar saya telah memenuhi 3 big why yang sangat besar dalam diri saya lah. Yang pertama adalah saya nak masa saya bersama-sama dengan anak-anak saya, bersama dengan isteri, bersama dengan mak abah, bersama dengan keluarga. Jadi ketika waktu saya buat tuition dulu, waktu tu masa saya banyak sangat nak kena apa dipanggil rushing nak pergi mengajar kan waktu tuition lah. Kemudian kalau kena buat sales tu, rushing nak pergi entertain klien. Nak kena pergi viewing, nak pergi tunjuk orang rumah ni macam mana, tanah ni macam mana, kedai ni apa bagus dia. Kan? Jadi waktu tu saya cakap bukan saya tak ada masa, tapi saya banyak fokus kepada nak buat sales. Itu yang pertama lah. Jadi saya nak menjawab kepada tak ada masa ni, bila saya terlibat dengan saham, masa saya tak adalah apa dia panggil bertambah ataupun berkurang. Tapi sekurang-kurangnya saya tak payah buat sales ataupun tak payah entertain orang untuk buat sales. Saya punya sales hanya daripada duduk depan laptop, depan handphone kan. Kena tekan buy, tekan sell. Tekan buy, baca bismillah, tekan sell, ucap alhamdulillah. Kan? Jadi masa saya banyak berada hanya daripada sofa sebelah bucu kanan dekat rumah. Kan? Jadi hanya duduk dekat sofa, masa saya banyak berada dekat rumah. Kan? Jadi itu yang pertamalah. Jadi ianya tidak menghalang saya untuk apa yang dipanggil sebagai masa kita punyalah senang cerita kan. Saya tak reti nak cakap macam mana lagi dah kan. Jadi bercerita dengan masa ni pula, saya boleh decide saya nak bawa anak-anak saya pergi bercuti bila, saya nak bawa family saya ataupun mak ayah saya dengan isteri saya bila. Kan? Dan saya pernah buat kerja gila, alhamdulillah, 3 tahun berturut-turut. Saya ingat lagi 2012, 2013, 2014, tiap tahun alhamdulillah saya dapat bawa mak ayah saya pergi umrah. 2014 waktu tu saya sangat tak boleh lupa macam mana hasil daripada duit saham saya bawa arwah nenek untuk pergi umrah. Sekarang dah arwah lah, tapi sekurang-kurangnya
masa saya tu ada. Kan, masa saya untuk bawa family. Kemudian bawa mak ayah pergilah. Kalau tadi pergi umrah tu ke akhiratan sikit lah. Kemudian ke keduniaan, bawalah anak-anak pergi tepi laut kan. Macam sekarang ni saya berada di Aceh kan, berada di tepi laut, dihembusi dengan angin sepoi-sepoi bahasa. Kan ketenangan ni kan. Jadi bawa anak-anak pergi Maldives, pergi macam mana tempat lah, Krabi, pergi tempat yang mungkin je menjadi idaman orang lain. Jadi pertama adalah masa kita dengan family. Big why saya yang kedua sebenarnya adalah berkenaan dengan bagaimana hari ini saya boleh buat keputusan saya sendiri dan dia tidak melibatkan keputusan orang lain. Maknanya macam mana? Maknanya sekarang ni, kalau saya kata saya nak pergi bercuti sebagai contoh tadi kan, maka saya boleh buat keputusan cuti sekolah bulan 3 ni saya nak bawa anak-anak pergi bercuti. Bercuti kat mana? Kali ni kita plan nak bawa pergi Mekah dengan Madinah. Kan? Mana pergi mengerjakan umrah lah. Jadi kita tidak ada satu kongkongan daripada pihak-pihak yang ketiga, terutama daripada orang-orang, daripada majikan lah senang cerita kan. Dan yang ketiga sebenarnya adalah saya boleh big why saya yang ketiga adalah sekurang-kurangnya duit yang saya ada, simpanan yang saya ada, simpanan lebih yang saya ada, dia boleh beranak sendiri. Maksud beranak sendiri ni apa? Saya beli satu saham. Saham tu saham yang bisnes dia bagus, pengurusan dia bagus dan dia memberi keuntungan kepada kebagusan dia punya bisnes tu, maka sedikit sebanyak keuntungan saya dapat lah sebagai pemegang saham. Kan? Jadi kalau dulu orang tanya saya, kerja apa Yus? Dulu saya cikgu tuition. Saya buat estate agent. Tapi sekarang kalau orang tanya buat apa? Kalau nak tahu Petron tu Ana yang punya. Kalau nak tahu bisnes MyEG tu Ana yang punya. Kan? Jadi hari ini kita merupakan seorang pemilik kepada bisnes-bisnes besar yang ada dekat luar sana lah. Jadi dengan 3 big why ni, dengan keadaan masa yang kita ada, yang kedua adalah kita boleh buat keputusan diri kita, dan yang ketiga adalah kita ada fund, kita ada dana yang kita mampu untuk merealisasikan apa yang kita nak, apa yang kita hajatkan. Jadi itu antara big why saya kenapa saya terlibat dalam dunia pelaburan saham. Sebenarnya kan, bila cerita soal belajar ni kan, saya ni satu orang yang calculated juga, berkira-kira juga. Kira-kira ni maksudnya apa? Adalah kalau saya nak buat apa-apa tu, saya kena tengok saya punya bajet. Kalau saya nak buat apa-apa, saya kena kira saya ni mampu tak nak buat sesuatu tu kan. Jadi bila saya nak belajar dengan Tuan Haji Muhammad Asri ketika itu, dengan yuran yang agak tinggi lah kan. Kenapa yuran yang agak tinggi? Sebab saya tahu ianya adalah eksklusif. Dan saya tahu dia adalah satu value kan. Bila eksklusif ni, value dia sangat-sangat besar. Jadi saya tekankan pada diri saya bahawa saya membayar kepada value, bukan saya membayar kepada harga kan. Jadi selepas saya buat satu keputusan untuk belajar dengan Tuan Haji Muhammad Asri, saya buat keputusan, yelah kita follow lah 6 bulan dulu, boleh ke tidak kan. Tapi macam mana daripada 6 bulan sampailah hari ini masuk tahun ke-9 sebenarnya adalah satu perjalanan yang sungguh berpancaroba. Suka hati saya je kan pancaroba. Pancaroba maknanya macam mana adalah dalam tempoh 9 tahun perjalanan saya menimba ilmu ni kan, saya rasa orang lain tak beranilah buat macam mana saya buat lah. Orang lain tak mampu nak buat macam mana saya buat. Iaitu macam mana apa yang saya buat adalah ke mana-mana Haji Asri pergi, ke situ jugalah yang saya akan kejar dia dan tuju dia. Kalau dia kata dia pergi ke utara, saya akan follow dia pergi utara. Kalau dia kata waktu tu ada program di selatan, maka saya akan follow dia sampai ke selatan. Kalau waktu tu saya tahu dia akan pergi ke Borneo, pergi Sabah Sarawak, saya akan follow dengan perbelanjaan saya sendiri sebenarnya. Saya tak minta daripada mana-mana funder ke ataupun mana-mana personal loan ke, tidak. Semata-mata kita nak kerja guru dan kerja ilmu. Guru tu adalah pengalaman dia, ilmu tu adalah benda yang baru saya kena belajar lah. Jadi daripada 2012, 2013 sehinggalah pada hari ini 2020,
ke mana-mana beliau pergi, dekat situlah saya akan ikut dan saya akan follow, disebabkan saya tahu value dia adalah lebih daripada apa yang saya bayar. Jadi alhamdulillah, sepanjang perjalanan 9 tahun ni pancaroba dia macam-macam lah. Yang mana kalau nak cerita berkenaan dengan kegembiraan dengan kesedihan, pastinya dua-dua ni ada. Kan dalam perjalanan kita nak pergi sampai ke Aceh ni pun kan, dengan penatnya, dengan nak kena naik gunung ganangnya, dengan masanya, dengan kita nak keluar di awal paginya. Jadi dalam pelaburan saham, dalam perjalanan saya dalam dunia pelaburan saham, saya sendiri alhamdulillah telah merasai kenikmatan macam mana menjana keuntungan yang sangat-sangat cepat, yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat besar nilai dia kan. Seingat saya yang paling syok adalah bagaimana saya pernah buat untung waktu tu berada di overseas kan. Beberapa kali lah, kalau nak cerita ni banyak lah. Perjalanan daripada Hong Kong pergi Macau, dekat dalam tu naik bot laju tu pun dah buat untung juga. Sebelum naik bot tekan buy, sampai je dekat Macau tekan sell. Kan? Dan waktu tu saya ingat lagi pergi ke Padang. Daripada Padang pergi Bukit Tinggi. Daripada Padang Bukit Tinggi waktu tu kita plan nak bercuti, tapi plan tu ditukar kepada tak jadi cuti sebab buat untung waktu tu. Berpuluh ribu waktu tu. Jadi keseronokan tu saya lihat bahawa itulah pengorbanan sepanjang 9 tahun saya follow Tuan Haji Muhammad Asri. Maksud follow ni apa? Saya follow dia punya pengalaman dan saya follow dia punya ilmu tu. Jadi dua ni yang saya rasa ramai orang tak mampu nak ikut adalah, yang pertama adalah kita follow ilmu dia, yang kedua kita follow pengalaman berpuluh tahun beliau dalam bidang pelaburan saham. Okay? Itu tadi semua cerita pasal untung kan. Nak cerita pasal rugi ni, dia kena simpan sikit lah. Bila cerita pasal rugi ni sebenarnya tak ramai orang tahu. Yang mana kerugian yang menanggung kerugian adalah saya sendirilah. Waktu tu saya tak sedar yang saya buat rugi. Kita trading daripada pukul 9 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari. Kemudian sambung lagi sesi petang 2.30 sampai pukul 5 petang. Itulah aktiviti rutin saya waktu mula-mula terlibat dengan saham. Dan saya memang mengadap handphone, mengadap laptop, handphone tu boleh kata daripada pagi sampai petang, Isnin sampai Jumaat. Dan itu memang antara rutin yang saya nak. Yang saya nak sendiri, saya buat keputusan saya nak. Kan? Sehinggalah saya terlupa bahawa di sebalik keuntungan tu ada satu makhluk. Makhluk rugi tu saya tak perasan rupanya. Jadi dalam keseronokan kita buat untung tu, saya terlupa bahawa kerugian tu juga adalah satu apa yang dipanggil sebagai satu benda yang realiti kan. Rugi itu pasti rupanya. Untung itu satu realiti, yang mana saya juga pernah mengalami satu kerugian yang sangat besar dalam tempoh yang sangat singkat, setahun setengah aja. Yang mana jumlah kerugian yang ketika itu bila saya punya juru audit personal saya kan, dia buat journal, kemudian dia buat pengiraan jumlah kerugian tu, sebenarnya dia tulis besar-besar kat bawah tu, boleh beli kondo mewah dekat KL. Allahu Akbar. Muka saya nampak senyum ni, tapi hati ni nak cerita tu memang satu luahan yang susah nak digambarkan dengan kata-kata lah sebenarnya. Jadi bila kita rugi sebenarnya, saya recall balik ataupun saya cuba refleksi diri balik, kerugian tersebut sebab apa? Rupa-rupanya ada beberapa faktor yang menyebabkan saya rugi. Yang pertama adalah saya terlupa bahawa market ni dia ada senyum, dia ada sedih. Market sama lah macam laut ni kan. Dia ada tenang, dia ada bergelora. Kan? Dia ada cerah, dia ada hujan. Kita tak sedar yang hujan tu, kita tak sedar yang bergelora tu. Kita sedar dia sekarang ni tenang je kan. Jadi waktu tu saya tak sedar, saya tak ambil pot, saya tak ambil alert berkenaan dengan bila market merah ataupun market menjunam ataupun market waktu tu dipanggil bearish. Waktu tu market sangat teruk. Tahun bila? Tahun 2015-2016. Yang kedua adalah, yang saya sedar waktu tu, bila saya rugi, saya cuba mencari faktor, cari salah lah senang cerita dia kan.
Dia tak lain tak bukan bila saya cari salah tu, orang yang tak lain tak bukan yang saya salahkan adalah orang yang mengajar lah. Kan, orang yang mengajar. Tapi bila fikir-fikir balik macam bodoh je kan. Salahkan orang lain, sedangkan kesilapan tu kita yang buat. Jadi waktu tu saya salahkan Haji Asri lah. Kita pun bercakap belakang. Kita rugi ni sebab Haji tak ajar lah. Kita rugi ni sebab Haji tak bagi tahu perkara yang sebenar lah. Macam-macam lah. Macam-macam cakap-cakap belakang ni kan. Ni nak bagi tahu semua ni. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, baru saya sedar sebenarnya kerugian saya disebabkan apa. Saya terlupa satu yang dipanggil sebagai tanggungjawab saya sebagai seorang manusia yang bergelar Muslim. Iaitu bagaimana bahagian daripada keuntungan tu kan saya langsung lupa. Bukan terlupa tau, dilupakan terus. Iaitu 2.5% tu sebenarnya. Jadi bila kita muhasabah balik, refleksi diri balik, sebenarnya kerugian tersebut layak saya rugi. Malah saya pulang baliklah kepada Bursa Malaysia yang mana kerugian tersebut yang bernilai ratusan ribu ringgit tadi tu kan boleh beli sebiji kondo mewah dekat KL tu sebenarnya adalah hasil daripada saya tak letakkan sebahagian 2.5% tu kepada yang hak. Makanya daripada situ saya ambil pengajaran yang sangat-sangat bernilai dalam diri saya bahawa yang pertama kan saya tak nak cakap belakang lah kepada guru saya. Kan itu memang bahaya. Yang kedua saya kena tahu keadaan waktu tu adalah keadaan memang market okey ataupun tidak kan, laut tenang ataupun tidak, market laut bergelora ataupun tidak. Kan? Dan yang ketiga adalah tanggungjawab kita sebagai seorang manusia yang bergelar Muslim, tanggungjawab kita padanya kena laksanakan. Bukan banyak pun, 2.5% pun. Kan saya tak sedar. Untung 100,000, 2,500 tu terlupa. Kan sebenarnya 2,500 sekejap je nak cover, nak buat. Kan? Tapi kita terlupa menyebabkan ratusan ribu hilang. Jadi mungkin ini satu pengajaran yang orang lain bila lalui macam mana saya lalui, mungkin dah hilang daripada pasaran lah. Mungkin dah tak pernah sentuh lagi berkenaan dengan saham. Malah akan cakap saham ini rugi, saham ini pasti merugikan. Tetapi saya alhamdulillah, saya cuba muhasabah diri balik, saya jumpa guru saya balik, saya berjumpa dengan ataupun duduk di dalam komiti yang dipanggil circle-circle yang positif balik. Saya dah start mula untuk menunaikan tanggungjawab saya dalam zakat, dalam sedekah. Dan alhamdulillah, sedikit demi sedikit sampai hari ini saya mampu untuk bagi inspirasi kepada anda semua yang berada di luar sana. Saya terpaksa mengimbau semula lah sebenarnya pengalaman yang mengajar satu perkara yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan saya dalam sebagai seorang trader, sebagai seorang investor dalam pelaburan saham ni adalah sebenarnya macam mana hari ini saya masih kekal dan alhamdulillah insya-Allah beberapa tahun daripada sekarang yang saya tak putus asa untuk terus belajar dan belajar dan belajar. Tu 3 poin dia. Pertama apa dia? Belajar. Yang kedua adalah apa dia? Belajar. Yang ketiga adalah belajar. Maksud belajar ni sebenarnya adalah bukan kita belajar daripada buku, bukan kita belajar daripada internet, daripada YouTube, daripada media-media lain, tak. Saya belajar daripada orang yang sebenar ataupun guru yang sebenar. Hari ini ramai orang cakap boleh pergi belajar. Tapi belajar setakat dengan buku tak sama dengan belajar orang yang berpengalaman, untung, rugi, jatuh bangun dalam bidang tersebut. Jadi sebenarnya saya buat keputusan belajar ni sebenarnya adalah saya kena belajar dengan Haji Asri sebab beliau adalah orang yang walk the talk, yang bercakap dan buat. Dia mengajar dan dia trading. Dan tahun 2018 bila Haji Asri sendiri paksa saya bersama dengan sahabat kami seorang lagi, kami bertiga dipaksa, kami berdua lah dipaksa untuk belajar daripada saya punya idola. Malah bukan saya seorang, saya percaya ribuan orang dekat luar sana mengidolakan Atuk Warren Buffett. Kan? Jadi kalau sebut je Warren Buffett, orang dah tahu dah Warren Buffett ni adalah orang top 5. Malah orang nombor 2, orang nombor 3 terkaya di dunia. Dan 2018, saya buat keputusan untuk belajar dengan Warren Buffett. Cuma belajar secara tak langsung, yang mana kami dapat hadiri
Annual General Meeting, AGM syarikat ataupun Berkshire Hathaway kepunyaan Atuk Buffett tu tadi. Jadi 2018 pada bulan Mei, alhamdulillah saya dapat menjejakkan kaki pertama kalinya ke New York. Daripada New York pergi ke Omaha, pengorbanan 24 jam penerbangan daripada Kuala Lumpur sampailah ke bumi US sana kan, semata-mata nak melihat sendiri dan mendengar sendiri apakah di sebalik rahsia kejayaan Warren Buffett tersebut. Sebab sebelum tu saya macam nak menjawab kepada beberapa quotes yang Buffett sendiri keluarkan kan, yang masih lagi terngiang-ngiang dekat dalam kepala otak saya ni kan. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Menusuk jiwa kalbu hempedu tu. Dia kata apa? Kalau kita tak jumpa satu cara, kaedah bagaimana duit boleh bantu kita bekerja ataupun duit boleh bekerja untuk kita, kalau kita tak jumpa, bermaksud kita akan bekerja sampai bila-bila. Sampai bila-bila ni dengan cerita sampai matilah. Jadi dengan quotes ni sebenarnya adalah bila saya melihat sendiri dengan mata kepala sendiri bagaimana di Omaha himpunan 40,000 people daripada yang datang daripada seluruh dunia berkumpul di Omaha. Allah, 40,000 tu macam orang tengok bola antara Malaysia dengan Indonesia, Malaysia dengan Thailand, Malaysia dengan tengok stadium, bukan tengok bola dekat stadium lah. Tapi waktu tu kita datang ke Omaha dalam satu convention center besar, memuatkan lebih 40,000 shareholder di seluruh dunia datang untuk mendengar sendiri AGM Berkshire Hathaway. Dan pada tahun 2018 tersebutlah dalam hati saya bercakap bahawa inilah dia lubuk segala lubuk kekayaan di dunia kan. Jadi mungkin orang lain tak sanggup nak buat, saya sanggup lah. Saya sanggup. Sebab apa? Saya percaya dengan pengalaman tersebut, ia akan mematangkan saya untuk saya lebih lama dalam dunia pelaburan saham ni, mungkin 5-10 tahun daripada sekarang. Itu 2018 juga. Pada tahun 2018 juga, satu lagi sejarah yang saya sendiri pun tak sangka juga, saya dapat hadiri pada November 2018 satu conference, satu yang dipanggil sebagai perkumpulan ataupun pertemuan guru-guru technical analysis kan, IFTA 2018. Macam mana delegasi lebih daripada 20 negara datang dekat Malaysia, dekat KLCC. Saya sendiri hadir dan melihat bagaimana orang-orang yang dah membina kredibiliti, yang dah menunjukkan kejayaan dalam bidang dunia trading saham, dalam trading equity, macam-macam lah. Mereka berkumpul di Kuala Lumpur dan saya merupakan salah seorang yang dapat duduk dan melihat sendiri ikon-ikon ni, guru-guru tersohor ni datang dekat Malaysia. Dan itu juga satu pengorbanan yang saya rasa tak mungkin orang lain boleh buat, tapi saya buat kan. Dan daripada pengalaman-pengalaman kita belajar daripada orang-orang yang proven sukses ni sebenarnya lah, hari ini secara tak langsung kan, saya sendiri telah diminta untuk berkongsi ilmu pelaburan saham, khususnya dalam bidang trading. Dalam bidang trading, maka hari ini sedikit sebanyak pengalaman 9 tahun ni saya curahkan dalam program momentum trading. Dan sebenarnya momentum trading ni adalah satu apa yang dipanggil sebagai saya punya minat lah. Saya nak jadikan trading ni sebagai saya punya kehidupan kan, trading for a living. So itulah menyebabkan hari ni Haji Asri sendiri paksa saya pula untuk pergi mengajar orang. Aduh, ya. Tak pernah terfikir nak pergi mengajar. Yang saya hidup ingat ataupun saya punya intention sebenarnya adalah saya nak trade untuk diri sendiri, untuk buat duit diri sendiri. Tetapi kata beliau, kalau kau tak share pengalaman kau ni, kau dosa. Itu menyebabkan saya tak boleh tidur malam. Kan, hari ni saya terpaksa mengajar
disebabkan kalau saya tak berkongsi pengalaman saya ni kan, saya dosa. Dosa dalam istilah kita tak berkongsi manfaat kan. Jadi itu yang menyebabkan hari ni kalau tak ada niat pun kita nak mengajar, tapi hari ni mungkin orang dah panggil saya cikgu, dah panggil saya guru, dah panggil apa dia panggil, ialah tenaga pengajar, merupakan salah seorang tenaga pengajar di Asri Ahmad Academy lah. Sebenarnya kan bila kita cerita berkenaan dengan saham ni kan, kalau hari ni orang bertanya-tanya sebenarnya yang bagaimana kita nak pegang, ataupun dengan lebih tepat dia lagi, saham apa kita nak beli kan, saham apa kita nak beli, saham apa yang kita mampu untuk pegang. Kalau saya sebagai seorang momentum trader, kita trading kan, saya akan melihat kepada saham-saham yang ada potensi dari segi dia punya momentum kan. Tetapi dalam salah satu saya punya portfolio investment, akaun yang kita simpan ataupun akaun yang kita nak pegang, nak simpan lama kan, pastinya saya akan melihat kepada satu faktor yang dipanggil sebagai pengurusan yang bagus, yang dipanggil sebagai right management kan. Saya ambil contoh macam ni lah. Kalau hari ni mungkin ramai orang tahu berkenaan dengan AirAsia kan. So siapa pemilik AirAsia? Pastinya Tan Sri Tony Fernandez kan. Jadi kalau cerita pasal Tan Sri sendiri, bagaimana pengurusan beliau? Pengurusan yang bagus ke yang tak bagus kan? Bagaimana bisnes yang beliau run, ataupun macam mana bisnes yang beliau sendiri kontrol bertahun-tahun ni. Jadi bila kita tahu siapa manajemen dia, bila kita tahu bagaimana pengurusan bisnes dia, maka itulah contoh-contoh saham yang kita boleh pegang kan. Kalau tuan-tuan kat luar sana kenal Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari kan, jadi pastinya kita nak membeli saham-saham milikan ataupun milik beliau kan. Siapa tak kenal Bill Gates, siapa tak kenal dengan tokoh-tokoh yang apa yang panggil yang tersohor lah, tokoh-tokoh yang bagus dekat dunia sana. Jadi kita tengok siapakah manajemen dia. Bila kita tengok siapa manajemen dia, apa bisnes dia buat, so kita belilah saham-saham dia. Yang syok je, yang menarik dia, kita tak perlu menjadi salah seorang manajemen dia. Kita tak perlu kontrol bisnes dia, kita tak payah sibuk-sibuk nak berniaga kan. Jadi kita dah tahu bisnes dia bagus, manajemen dia bagus, right management dia power, maka kita pergi beli saham tersebut. Kemudian kita lupakan password. Kan, lepas 2-3 tahun kita tengok hasil dia. Dan inilah yang berlaku kepada beberapa saham-saham yang kita pegang setahun, 2 tahun, 3 tahun, sejak 2-3 tahun yang lalu. Macam mana saham ni memberi pulangan yang sangat-sangat memberangsangkan. Banyak. Sangat banyak. Kalau saya senaraikan, nanti korang jadikan saya punya saham-saham ni sebagai buy call lah pula kan. So saya tak nak sebut, tetapi saya dah bagi beberapa contoh tadi. Sebenarnya itulah bagaimana hari ni saya sendiri buat satu keputusan untuk membeli saham yang macam mana. Salah satu karakter, salah satu faktor dia adalah kita membeli saham-saham yang bagus pengurusan dia. Alhamdulillah. Tadi saya dengan Ros pergi satu tempat ni. Kita orang datang je tengok satu kafe daripada atas sampai dia punya view dekat bawah tu sangat lawa je. Kemudian dia buat satu hujung tu ada satu macam Eiffel Tower. Yeah. Jadi kita datang macam impress tau. Macam mana satu masa yang dia orang dah pernah hancur lebur kan. Tapi macam ni dia orang bangkit dan dia punya kafe daripada view sampai daripada atas tu memang lawa. Dan saya percaya ianya pasti hasil daripada pengurusan yang bagus je kan. Sebenarnya dalam kehidupan ni, isu utama hari ni di dunia, bukan di Malaysia, di dunia, adalah tentang isu human capital, isu manusia yang hebat. Kerana dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perniagaan maupun dalam pelaburan, kita menitik beratkan tentang kehebatan sesebuah organisasi. Sebab itu kita melatih para pelajar kita, para alumni kita bila terlibat dunia pelaburan saham ni, perkara pertama yang antara perkara yang penting yang mereka perlu perhalusi adalah sejauh mana kehebatan sesebuah pengurusan dalam sesebuah syarikat maupun organisasi. Kerana kita ingin jadi sebahagian daripada pemilik syarikat. Dan ini yang berlaku. Kita lihat syarikat-syarikat yang hebat di dunia itu, saya percaya punya CEO yang bagus,
pengarah-pengarah yang hebat, pemegang saham yang berani bersuara tentang hak mereka. Jadi ini tak langsung akan memberi manfaat kepada semua para pemegang saham. Sebab itu pentingnya sebenarnya kita sebagai individu, sebagai orang yang terlibat di organisasi, yang terlibat dalam syarikat korporat dan sebagainya, kitalah yang sebenarnya yang memandu ke mana kejayaan sebuah organisasi ataupun syarikat. Begitu juga kita lihat hari ini, kita berada di Sabang, di Aceh. Kita bagaimana mereka bangkit. Kerana mereka punya minda dan tanggungjawab untuk berjaya dan bangkit kembali. Jadi sebab itu sama je sebenarnya dalam kehidupan ni. Betul kan? Betul.